اللهم معين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Jahari kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini. Beratan hari ini daripada kuliah Maghrib hingga ke saat ini, Masya Allah. Hari ini kita sambungan tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat surah Al-Insan, insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya hormati lagi, saya kasihi staf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina wa maulana Rasulillah wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. InsyaAllah pada saya lupa yang saya hormati Puan Rosniati selaku pengerusi Gemenur Iman, Puan pengacara majlis kita pada malam ini yang terpaksa keluar kemudian masuk semula, dan kemudian seluruhlah pendengar-pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini di tahun baru. Tahun bulan minggu lepas belum masuk tahun baru kan. Jadi kali ini tahun baru, kita berada di tahun baru. InsyaAllah azam baru. Azam kalau tak baru pun tak apa, yang lama tapi kita mungkin tak berjaya lagi azam sebelum ini, maka kita kekalkan azam itu. Okay? Itu bukan azam baru tetapi azam yang lama, tetapi ingin sentiasa diperbaharui niat kita, kan? Itu tidak ada masalah. Tak mesti tahun baru mesti azam baru, tak mesti. Azam lama kita pun banyak lagi yang gagal, maka kita bawa saja ke tahun-tahun yang seterusnya. Boleh lah, insyaAllah. Saya berjanji dengan Puan Intan untuk baca surah Al-Insan, dan sebagaimana yang tertera di poster pun kita akan baca suratul Insan. Okey? InsyaAllah di tangan kita semua ada kitab, yang tak ada kitab buka Quran. Yang tak ada Quran, tak apalah. Jadilah mustami'an. Kun aliman, jadi orang alim. Kalau tak tak boleh jadi orang alim, jadilah mustami'an, orang yang mendengar. Tak boleh jadi orang yang mendengar, jadilah muhibban. Kan saya ada yang pertama, aliman, kemudian muta'alliman. Muta'alliman. Tak boleh jadi muta'alliman, jadi mustami'an. Tak boleh jadi mustami'an, jadilah muhibban, orang yang mencintai, orang yang berilmu. Baik, muka surat 242. InsyaAllah, terima kasih kerana mengingatkan saya tentang muka surat. Saya okey, baik, betul, 242. Maknanya samalah kitab yang dipegang, sebab dia ada satu version saya tengok, saya takkan dia rumi sepenuhnya, tebal, dalam harga dalam RM50 macam tu. Kalau siapa-siapa yang tak nak serabut sangat, baca yang tu pun okey. Cuma muka surat berbezalah, tak sama dengan yang tulisan Jawi.
Baik. Bersama-sama dengan kita hari ini Suratul Insan, iaitu surah Makkiyah. Senantiasa saya akan berpesan sehinggalah puan-puan semua cemuh dan meluat dengan saya. Maknanya cemuh ini maknanya bosan. Bukan bosan tu bosan tak nak dengar dah. Maknanya dia macam selalu sangat diulang-ulang sehingga terpahat di kita punya qalb, di punya sanubari kita, iaitu ayat Makkiyah ini kod mana pun dia akan bawa masuk juga cerita tentang akhirat. Kita bila kita baca tafsir ni, kita tahu bahawa Rasulullah SAW ingin disabarkan oleh Tuhan kerana ujian banyak. Rasulullah ingin diberikan kekuatan kerana perjuangan Nabi. Sebab tu bila kita baca surah Makkiyah ini, kita kena ada ruh Makki. Faham tak ruh Makki? Bukan roh nak maki orang, bukan. Semangat untuk kita ini menelusuri perjuangan Rasulullah SAW kerana betapa gigihnya Rasulullah nak supaya umatnya selamat. Perkara pertama yang ingin ditanamkan ialah iman kepada hari kiamat. Kita ni kadang-kadang jual barang, bisnes, kita nak yakinkan orang dengan benda yang logik biasa saja, cuma mungkin orang tak percaya dengan kita. Maka kita pun gigih dah terang. Rasulullah nak terang satu benda yang ganjil bagi masyarakat, yang gharib, iaitu hari kiamat. Orang tak pernah dengar, tak percaya dan orang tak boleh nak imagine dalam kepala otak. Hidup lama-lama, tinggal kerangka, tinggal tulang belulang. Bahkan tulang belulang kalau makan ribuan tahun mati sudah tentu dah tak ada lagi. Sehingga ulama kata yang ada ni tulang sulbi ni sahaja yang tinggal. Tiba-tiba bagaimana mungkin Tuhan ingin menjadikan kita semula? Inilah persoalan yang tak dapat diterima oleh musyrikin Mekah. Ya? Saya hari ni cukup tidur. InsyaAllah saya agak bersemangat. Okay? Kita nak ambil ruh bagaimana Rasulullah SAW begitu gigih supaya umatnya selamat, ya, masuk Islam. Jadi kefahaman hari kiamat ini selalulah ditanamkan dalam ayat-ayat Makkiyah. Boleh tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 31 ayat. Maknanya setiap kali hari Jumaat, imam akan baca surah Sajdah plus dengan surah Al-Insan, ada dalam 61 hingga 62 ayat. Banyak tu. Tapi hari Jumaat yang paling ramai sekali di masjid. Walaupun dia tahu imam nak baca panjang. Hari biasa orang lelaki sikit je subuh. Tak ramai pun. Orang perempuan tak ada isu sangat sebab dia orang ni di rumah. Jadi orang lelaki. Jadi bacaan ayat Sajadah dan juga suratul Insan dah makan 60 ayat lebih. Ya, 60 ayat lebih. Jadi ini adalah surah yang selalu kita dengar imam baca. Dan muslimat pun tidak ketinggalan. Mereka juga akan pergi masjid hari Jumaat kerana ingin jemaah dan imam akan baca surah As-Sajdah dan ada sujud tilawah. Baik, jumlahnya 31 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata. Hal istifham. Apa makna istifham? Adakah? Soalan-soalan, pertanyaan. Tapi tok guru yang menterjemahkan, mentafsirkan kitab ini, dia tidak menterjemahkan dan mentafsirkan dengan sebarang persoalan. Tetapi disebut di sini sungguh telah datang. Sungguh telah datang. Hal ata sepatutnya kenapa telah datang. Tapi di sini dia terjemah sungguh telah datang. Maknanya istifham di sini bukan pertanyaan yang disebut sebagai istifham litahqiq. Sebut ramai-ramai istifham litahqiq. Tak payah buka mikrofon lah. Nanti ganggu. Baik. Hal ata maknanya qad ata. Qad ata. Hal ata dengan makna qad ata litahqiq. Nak menguatkan. Sungguh. Itu dia panggil qad. Qad ata. Hal ata dengan makna sungguh telah datang atas manusia. Manusia alal insan, atas manusia.
Ya, ayat penegasan untuk menguatkan, dipanggil tahqiq. Tahqiq ni menguatkan, mengukuhkan, memberikan kepastian, nak confirm sungguh-sungguh. Itu makna tahqiq. Ya. Sebab tu ulama yang boleh membuat suatu rumusan kepada hukum kitab fiqh yang bertaburan, hukum tu banyak sangat pendapat, akhir sekali dia akan dipanggil tahqiq. Muhaqqiq disebut dengan muhaqqiq. Tak ramai lah ulama yang sampai peringkat macam tu. Boleh ya? Jadi dikehendaki dengan insan di sini, dia insan ni ramai. Makna tu ramai, insan. Tapi di sini disebutkan Adam. Ya, Adam. Sungguh telah datang atas manusia Adam. Min itlaqil kul wa iradatil juz. Dia sebut banyak tapi nak seorang. Ada kadang-kadang sebut sikit tapi nak banyak. Saya pernah sebut sebelum ni kan. Inilah gaya bahasa Quran, uslub Al-Quran. Dan kita sendiri sebenarnya menggunakan gaya bahasa yang sama. Kan? Baik. Satu waktu telah datang atas manusia Adam itu satu waktu. Yang mana waktu itu daripada masa yang tiada ada padanya. Satu yang disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Madhkur dengan makna disebut. Zikir, sebut kan? Zikir. Subhanallah, subhanallah, zikir. Madhkur maknanya yang disebut. Maknanya waktu tu tak ada apa-apa sebutan lagi. Tak ada apa-apa nama lagi. Tak ada apa-apa tak ada lagi lah. Ya? Tempoh tu 40 tahun. Adam ada tak lagi? Adam ada pun macam hanyalah dalam bentuk lembaga sahaja. Macam patung. Ya, nak bagi mudah faham, macam patung. Adam dah ada tapi dicipta dalam bentuk patung, belum lagi ditiupkan roh. Oh, ini sebelum Adam ada lagi. Dia ada satu tempoh yang mana tak ada apa-apa nama. Tak ada apa-apa sebutan. Nak kata dunia pun tak ada lagi. Nak kata manusia, insan. Perkataan insan tu pun tak ada lagi. Boleh faham Maka tak ada apa-apa sebutan lagi waktu tu. Bahkan bila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia pun, Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikah, Tuhan tak sebut kata nak cipta manusia. Tuhan sebut inni ja'ilu fil ardi khalifah. Hanya sebut nak cipta khalifah. Nak cipta pentadbir. Khalifah dengan makna pengganti. Ya, khalifah. Tuhan tak sebut insan, Tuhan tak sebut manusia. Jadi makna ni waktu ni tak ada apa lagi. Selepas itu barulah ditiupkan roh kepada Adam. Yang mana Adam ini ketika ini kalau kita baca dalam kitab tafsir dia kata, iaitu tiada padanya bumi, bumi tak ada lagi. Dan tiada pada langit, langit tak ada lagi. Berapa tempoh lama tu? 40 tahun. Waktu itu Adam lembaga yang sudah dirupa, ya, sudah dibentuk daripada tanah terguling. Tak ada roh lagi. Keadaan itu antara Mekah dan juga Taif. Tiada disebut orang dan tiada diketahui apa diperbuat dan apa yang dikehendaki dan apa nama. Tak ada apa-apa lagi waktu itu. Kemudian ditiupkanlah roh padanya, yakni Adam, atau dikehendaki. Ini pendapat kedua, insan dengan makna manusia atau jenis manusia. Boleh faham? Itu sebelum daripada Adam ditiupkan roh lagi. Selepas tu barulah wa'al ditiupkan roh pada Adam dan Nabi Adam menjadi Nabi. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua lugah, asma', nama-nama. Sebab tu Nabi Adam tahu bahasa India, Nabi Adam tahu bahasa Cina, Nabi Adam tahu bahasa Arab, Nabi Adam tahu bahasa Melayu. Wa'allama Adam al-asma', dia mengajarkan, Allah Ta'ala mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma' kullaha, semua nama-nama. Sebelum daripada ada nama-nama ni, Adam pun hanyalah dalam bentuk lembaga yang terguling di antara Taif dan juga Makkah. Boleh faham? Jadi lepas ni kalau imam baca lam yakun syai'an mazkura, tak ada apa-apa lagi.
Waktu tu tak ada apa-apa lagi. Tempoh tak ada apa-apa tu 40 tahun. Ya, boleh faham ya? Baik. Kita tengok ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Panjang lah pula. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Nabtalih tu nanti huraian yang seterusnya. Bahawasanya inna, sesungguhnya kami. Ya. Dia beza sesungguhnya inna sahaja, alif dengan nun, hamzah dengan nun. Hamzah tu kasrah. Inna tanpa selepas nun tidak ada alif, itu makna sesungguhnya. Kalau inna, ini sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami khalaqna, menciptakan oleh kami al-insana. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada min nutfatin amsyajin. Nutfah ni maknanya air mani. Saya ingat bukan satu ayat ni sahaja yang Tuhan sebut bahawa manusia dibuat dari air mani, manusia dibuat daripada air mani. Tidak. Sebelum ini pun ada. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah ingin mengingatkan asal usul kita. Setiap kali kita lupa diri, maka kita akan diingatkan dengan asal usul. Sama lah anak yang lupa diri, mak dia akan kata, ingat mak lah yang kandungkan kamu, mak yang bela kamu, kamu tu dulu berak merata-rata, dalam kereta pun berak, situ berak, dalam supermarket pun berak, mak tak kisah dengan kamu, mak basuh, mak tak kisah, mak tak malu. Kan? Itu disebut asal usul. Maka supaya menyedarkan kita, maka diingatkan asal usul kita. Betul tak? Bila kita diingatkan asal usul begitu. Nabi SAW sendiri, bila dia nak tawaduk, merendahkan diri, dia akan bawa asal usulnya. Apabila Nabi SAW makan dengan seorang budak, yang budak ni terlalu agak gerun dengan Nabi. Dia duduk sebab haibah Nabi kan. Maka dia jadi segan dengan Nabi. Maka Nabi kata, tenang wahai gulam. Aku hanya orang biasa. Anak seorang wanita yang dahulu hanyalah memakan daging kering sahaja. Kalau orang Melayu kita ni, tak ada apalah, saya duduk kampung makan ikan kering je dulu. Lah baru kaya sikit. Lah baru ada duit sikit. Kan? Jadi kita selalu nak menenangkan orang. Kita akan sebut kita dahulu. Ataupun kita yang ingin kembali kepada kesedaran, maka akan diungkit kisah silam kita supaya kita ingat bahawa kita ini bukanlah siapa-siapa. Maka hari ini kita jumpa lagi dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita, inna khalaqnal insan min nutfatin, nutfah. Keadaan nutfah ini dia akan duduk dalam rahim 40 hari. Ya, 40 hari. Jadi sebab tu kadang-kadang angka 40 ni dia signifikan dalam agama kita. Ya. InsyaAllah tak apalah, saya tak nak hurai panjang yang tu kerana nanti akan ambil masa. Cuma 40 hari ni kalau dulu amalan orang tua-tua, dia akan hantar anak dia memondok. Hantar pondok, maka ini saya dengar daripada Baba sepanjang, dia kata hantar pergi pondok 40 hari. Kan? Jadi minta anak dia tahan dulu 40 hari. Sebab 40 hari ni nutfah. Kalau tak sampai 40 maknanya kamu ni nutfah pun tak sampai lagi. Kan? Lepas jadi nutfah, dia akan jadi alaqah. Alaqah ni dia bergantung, dia dah jadi satu, dia tak jadi daging lagi. Dia melekat, dia tergantung. Saya nak pandai, tak pandai nak terang. Cuma tak apalah. Lepas tu baru jadi mudrah. Mudrah ni jadi daging, tapi tak besar lah. Mudrah ni sebesar kunyahan. Kan? Kemudian barulah ditiupkan roh. Itu dia panggil perjalanan. Cuma sebelum tu dijadikan kita ini daripada mani. Mani itu taklah lelaki saja. Kalau air mani lelaki saja, dia takkan jadi manusia. Mani perempuan saja pun dia takkan jadi manusia. Dia perlu amsyajin. Amsyaj ni bercampur. Bercampur. Sebab tu tak boleh dakwa. Sebab dia kalau dalam kitab ni dia sebut, dia kata bercampur daripada mani lelaki dan perempuan, maka tulang yang ada kitab, dia kena betulkan ejaan, bukan tulung tu, dia eja tulung. Dia kena eja tulang.
air mani daripada lelaki dia akan jadi dia akan menjadikan daging, bukan silap. Air mani lelaki dan perempuan, maka tulang, urat dan juga kekuatan itu mai daripada air mani laki-laki. Ya. Kalaulah daging, darah dan bulu ni rambut apa semua tu, itu datang daripada air mani perempuan. Minta maaf saya sebut, benda ni ilmu. Saya tak boleh sebut lebih, tapi tak boleh lah tak sebut langsung. Dia panggil ala qadr, sebut berkadar. Benda ini ilmu, kena ambil tahu juga. Jadi kalau tak sebut, tak boleh juga. Kena tahu juga kan. Jadi ini kitab tafsir ni sebut, yang pertama, mana dia tadi? Urat, tulang, urat dan juga kekuatan datang daripada air mani laki-laki. Air mani laki-laki ni dia mai daripada tulang sulbi di belakang. Saya pernah sebut kan? Tulang sulbi di belakang ni. Yakhruju min bainika. Dalam Quran kata, da antara sulbi wa tara'ib. Sulbi hilang untuk air mani laki-laki dan tara'ib itu dia keluar di sini, dipanggil dekat tulang dada, tara'ib. Jadi orang perempuan air mani dia kilang dekat situ. Saya guna istilah kilang. Kalau laki-laki dia tulang sulbi. Sebab tu tak boleh belakang tu tak boleh melawak kasar-kasar. Dia belakang ni. Nak pukul, nak tumbuk semua tak boleh di sini ni, bahaya. Untuk laki-laki, perempuan pun sama. Sebab di situ dia punya kilang lah, saya kata tempat penghasilan air mani. Ya. Jadi ini ulama menyebut dan Tok Guru kita konsisten dalam ayat yang lain pun dia ada sebut sebenarnya. Masalah air mani lelaki ni dia menjadikan apa? Air mani perempuan pula dia menjadikan apa? Subhanallah. Ya. Maka terhimpun kedua-dua ini, maka berlaku proses persenyawaan, maka keluarlah baby. Ya. Sebab itu bayi tak boleh dakwa. Kalau melalui pernikahan, maka dia tetap anak mak dan ayah. Kalau anak luar nikah, anak mak sahaja. Dia bukan anak ayah, sebab ayah tu tak ada. Tak wujud istilah ayah tu. Kerana air mani tu tidak muhtaram. Okay, faham okay. Jadi, alaqah hubungan ni dengan mak kuat sebenarnya. Sebab bila anak luar nikah pun, dia tetap jadi anak mak. Dan boleh mewarisi harta pusaka mak. Anak luar nikah tadi. Ya memang luar nikah tetapi tidak boleh dipanggil, tidak boleh dinisbahkan kepada bapa biologi. Kerana air mani itu tidak muhtaram. Boleh faham? Baik. Jadi hikmah Tuhan menyebut di sini supaya kita ingat bahawa asal usul kita bukanlah terlalu istimewa. Asal usul kita bukanlah terlalu hebat. Kita datang daripada sejenis air yang mana air itu mustaqzar. Mustaqzar ini yang cemar. Kita tak kata najis. Air mani bukan najis. Air mani khilaf, ya, khilaf. Adakah najis ataupun tidak, tapi kebanyakan kata tidak najis. Ya. Cuma sebahagian mazhab, masalahnya mazhab Hanafi kata waktu dia basah tu dia najis, waktu kering dia tidak najis. Bukan, saya silap. Waktu basah tidak najis, waktu kering najis. Apabila Sayyidatina Aisyah kalau tak silap mengikis air mani Rasulullah SAW yang lekat di pakaian. Jadi mazhab Hanafi faham bahawa bila dah kering maka dia najis, sebab tu dikikis. Ya. Baik. Sebab Ustaz, itu mazhab Imam Syafi'i Ustaz, kering dan basah dua-dua tak najis Dua-dua tidak najis. Ya. Tapi kalau bercampur dengan air mazi itu cerita lain pula. Kalau semata-mata air mani dia tidak menjadi najis. Boleh faham ya? Faham Ustaz, siapa? Baik. Baik. Boleh faham insya-Allah. Allah Ta'ala buat. Saya nak ambil hikmah kepada penafsiran ayat ini ialah kita hanya datang daripada sejenis air yang mustaqzar. Yang cemar. Orang Kelantan kata cemar. Boleh tak saya kecek Kelantan sikit sikit-sikit je. Boleh. Maknanya ada bahasa Perak. Apa cik ada kata peher royak lagap apa? Peher peher alhamdulillah. Boleh cik. Jadi cemar. Jadi kita ini datang dari air yang cemar. Bahasa dia macam tu. Jadi kenapa kamu mendabik dada, berjalan menongkat langit, menongkat langit orang cakap. Sampai tak nampak apa dah dekat bawah.
Kita asal daripada tanah, pandanglah tanah. Tak, dia tengok langit sahaja, dia tak nampak ada orang bawah. Habis dia sepak habis anak ayam, anak itik, semua dia tak nampak. Dia lupa diri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan kita, ingatlah asal usul kejadian kamu. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa? Sekejap lagi kita akan baca suratul Mulk. Perkara yang sama Tuhan nak tegaskan dengan ayat ini. Tuhan kata, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kalau kita baca dalam suratul Mulk, kita kata apa? Alladhi khalaqal Allahu Akbar. Alladhi khalaqal apa? Mauta wal hayat. Alladhi khalaqal mauta wal Khalaqal hayata. hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan habiskan sampai 30 ayat pula. Nanti sekali kita baca. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Syukran, tolong ingatkan saya. Terima kasih. Saya kadang-kadang dia masyghul ghaflah sikit, terlupa. Alladhi khalaqal mauta wal hayah, menciptakan hidup dan mati. Hidup dan mati itu sebenarnya kita lah. Baik, di sini Allah Ta'ala kata khalaqnal insan, menciptakan insan. Kalau dalam suratul Mulk liyabluwakum, dalam ayat ini nabtali. Saya nak tanya tuan-tuan, sama ke tak? Sama aja. Main daripada perkataan bala ataupun ibtila. Ibtila tu ujian sebenarnya. Kita faham bala ni semua buruk kan? Bala tak, bala ni ibtila ni ujian. Sebab tu ulama menyatakan kita nak tahu ujian itu Tuhan marah kita ke Tuhan tak marah kita. Maka ulama kata tengok. Kalaulah Tuhan buat ujian itu, kita marah dengan ujian itu, bermakna itu adalah kemarahan Tuhan. Maknanya dia bukan penghapus dosa, tetapi hukuman bagi kita kerana kita marah. Tapi kalau kita sabar, maka dia akan mengangkat darjat kita. Dia akan menghapuskan dosa kita. Jadi ibtila dia panggil. Jadi nabtali dalam ayat ini dalam suratul Mulk liyabluwakum. Sama sahaja. Tuhan buat untuk dites. Tuhan buat untuk diuji kita ini. Maknanya kita senantiasalah berdepan dengan fasa-fasa ujian dalam kehidupan. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan kesihatan, ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji macam-macam. Semuanya diuji. Tak kira siapalah, uji Rashid pun diuji, tak kira. Semuanya ada uji, ada ujian. Jadi tak siapa boleh dakwa bahawa dia akan duduk di dunia ini dalam keadaan rehat, tenang, aman sahaja, nak rehat je. Ada orang macam tu kan? Sebenarnya tak ada istilah rehat di atas dunia ini kerana kita ini memang akan dipenatkan oleh Tuhan. Sebab kalaulah dia kaya, dia kena ingat kerja dia besar, maka gajinya besar, pendapatannya besar, maka waktu tu Tuhan nak komitmen yang lebih. Sedekahlah lebih. Takkan dulu gaji 10,000, sekarang 20,000, nak sedekah sama macam 10,000. Komitmen kena lebih. Betul lah? Ujian. Baik. Tuhan nak uji kita di sini, nak uji dengan apa? Tok guru kita sini dia terjemahkan, kami cuba akan dia manusia. Cuba tu dengan makna ujian Kami cuba akan dia manusia itu dengan taklif hukum. Taklif hukum. Taklif hukum ni apa? Ada 5 kan? Hukum taklifi ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Ya, Tuhan nak uji kita. Nabtali. Benda wajib kamu nak buat tak? Benda sunat tak ada dosa, tak ada pahala. Apakah ada pahala, tak ada dosa. Kamu nak buat tak? Makruh. Benda tak ada dosa, tapi kamu nak tinggal tak? Benda haram, kamu nak cuba buat ke kamu nak tinggal? Semua Tuhan uji. Ini dia panggil ujian nabtali, ujian terhadap hukum taklifi. Kita nak rempuh ke, kita tak nak. Maka Tuhan buatlah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini. Tuhan buat banyak benda halal, lebih banyak dari benda haram. Makanan yang halal lebih banyak dari yang haram. Minuman yang halal lebih banyak dari yang haram. Betul tak? Tuhan minta janganlah minum yang memabukkan. Yang lain minumlah. Ayak macam-macam warna hari ni. Ayak tu water water. Orang Kedah kata ayak. Air semua ada warna biru, ada warna oranye,
Macam-macam warna dah hari ni. Sampai kita tengok pun naik takut. Kadang-kadang tengok macam minyak silinder kereta, macam minyak enjin saja. Tapi rupanya minuman. Boleh minum selagi tak mabuk. Tapi dia nak cari juga arak. Dia nak cari juga beer. Dia nak cari juga whisky. Dia nak cari juga toddy. Toddy tahu toddy? Tuak toddy tu kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang Tuhan kata, layaklah aku hukum kamu kerana aku bagi yang halal itu begitu banyak. Tapi kamu nak cari juga yang haram. Nak cari juga yang haram. Ikan banyak. Dalam laut banyak. Dalam sawah, dalam sungai banyak. Tapi nak juga cari yang pelik-pelik. Nak makan juga biawak kabuk. Tahu biawak kabuk? Biawak dalam parit tu. Dia nak makan juga biawak. Saya pun heran kadang-kadang kan. Selera manusia ni. Tuhan bagi banyak sangat makanan. Ikan macam-macam jenis. Allah, Masya Allah kan. Tuhan sebut. Makanlah. Kulu minat tayyibat. Tuhan minta. Tuhan kata, makan. Ini maknanya pelawaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanlah di atas muka bumi ni. Apa saja makanan yang baik-baik. Tapi dia cari juga yang haram. Masya Allah. Ini peringatan untuk kita semua. Nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Faja'alna, maka kami menjadikan manusia itu sami'an basira. Kenapa Tuhan bawa samak dengan basar? Samak tu dengar. Basar tu lihat. Sebab tadi Tuhan kata nak uji dengan hukum taklifi. Maka hukum taklifi ini dia akan kena pada manusia yang cukup panca indera sejak daripada lahir. Antara dua panca indera yang bertanggungjawab untuk meluluskan kita diuji dengan hukum taklifi ialah telinga dan juga mata. Sebab itu orang yang buta dengan pekak sejak daripada lahir lagi, mereka tidak ada taklif, tak ada hukum taklifi. Boleh faham tak? Tak ada hukum taklifi sebab kita nak bagi tahu dekat dia, dia tak dengar. Kita nak buat bahasa isyarat pula dia tak nampak. Maka dia tak kena solat, dia tak wajib puasa, dia tak wajib pergi haji, dia tak wajib bayar zakat. Seronoklah kalau macam tu. Seronok kan jadi macam tu? Seronok jadilah pekak dan buta. Semua tak nak. Maka bila ada nikmat ini, Tuhan minta kita jadi hamba yang mukallaf dipanggil. Mukallaf dengan adanya beban, kita kena terima tanggungjawab tu, tak boleh tolak. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Tuhan tanya, kamu mengira aku mencipta kamu, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Suka-suka aku cipta macam kamu boleh buat apa kamu suka? La. Tuhan tanya tu maknanya ingkar. Tuhan nak nafi tidak. Ya. Maka faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadi akan dia mendengar, lagi melihat. Supaya apa? Supaya dengan telinga dan juga mata tadi dapat melihat dalil wahdaniyatillah. Dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalil keesaan. Maka sebab itu mata melihat. Banyaklah dalam Quran Tuhan minta kita guna mata sambil berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengok unta. Yang lain Tuhan kata was-sama, demi langit, wasyams, demi matahari, wadduha, demi waktu duha. Semua tu cipta-cipta Tuhan buat supaya kita tengok dan fikir. Tetapi kita tidak berfikir. Maka Tuhan banyak datangkan dalam Quran. Afala tatafakkarun. Kamu tak fikir ke? Afala ta'qilun. Kamu tak guna otak ke? Afala yatadabbarun. Kamu tak cuba hisap diri kamu, kamu tak cuba fikir. Afala lagi. Afala macam-macam lah. Banyak Tuhan kata kamu tak guna akal. Dipanggil afidah. Sebab tu di sini dia sebut sami'an basira. Ayat lain Tuhan kata afidah. Fuad ni maknanya afidah ni plural kepada fuad. Fuad ni hati, tapi yang dimaksudkan dengan itu ialah al-aql, akal. Tak guna akal. Sebab tu kita baca dalam suratul Mulk sebentar lagi apa dia? Kalaulah kami mendengar dan juga kami guna nikmat fikir kami, maka sudah tentu kami tak akan disiksa pada hari ini. Maknanya Tuhan ingatkan balik dengan panca indera yang
panca indera yang kita dapat sekarang ini akan ditanya. Ya. Ditanya. Tuhan tak bagi free-free ya. Sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Dan kami mencipta bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan juga afidah. Afidah ini maknanya hati, yang dimaksudkan ialah akal. Kamu tak guna. Kamu tidak guna. Konok baca Quran ya, kalau kita faham makna. Sekejap, saya nak tengok sikit lagi. Baik, akibat dia cuba kita tengok dalam suratul Mulk. Kita akan jumpa ayat yang ke-11. Wa qalu law kunna nasma'u. Nampak tak? Dan mereka pokok musyrikin yang kafir, yang ahli maksiat, yang gagal mematuhi perintah Allah, mereka berkata pada hari kiamat nanti, wa qalu, berkata mereka, law kunna, sekiranya kami nasma', kami mendengar apa yang Nabi cakap, au na'qilu, kami guna akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka hari ini kami tak jadilah penghuni api neraka. Ini semua ni nasma', dengar. Ya. Jadi sini Tuhan mengingatkan kita dengan panca indera yang dia bagi, yang merupakan wasilah untuk mendapatkan hidayah Allah dan juga untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dalil wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Mengantuk ke semua? Admin pun tengok mengantuk tu. Tak ngantuk Ustaz, teruskan. Alhamdulillah mengantuk. Alhamdulillah. Minumlah kopi tu, kopi yang tak bagi mengantuk tu letak waktu kelas, tak apa saya bagi minum. Saya kena jawab pukul 11 Ustaz. Ustaz, sikit Ustaz nak tanya. Sila tanya. Yang tadi ayat yang tulang tadi tu kan Ustaz. Tulang dan apa tu Ustaz? Urat. Urat dengan Tulang, urat dan apa Ustaz? kuat. Yang satu lagi. Kuat apa? Kekuatan kan kuah tu. Kekuatan. Kenapa Kekuatan. kuah tu macam confused. Masya Allah. Baik. Urat tu pun kena betulkan. Saya baca aurat tu. Kena kan. Confusion. ganti dengan Hamzah. Maknanya, minta maaf Ustaz, dah lalang Mira tanya tu. Kekuatan tu energi lah Ustaz, tenaga. Ya. Tenaga, Baik, faham. kemampuan berlari dia. Ya, baik. Minta maaf sebut, dia memang dalam kitab-kitab ada sebut dalam kitab yang lain. Saya dengar Baba Ismail sepanjang ada hurai berkenaan ini, dia kata, maka kalau tengok, kadang-kadang melihat kepada air mani mana yang lebih itu, maknanya kekuatan itu mai daripada, hanya datang daripada mana yang lebih banyak. Dia sebut macam tu dalam kitab. Makanya ada peranan, maksudnya ada dia punya apa ni, kesan. Jadi sebab tu masalah ni apalah, tak nak panjang lah masalah ni, nanti tak sempat habis. Saya duk cari ayat ni, mana dia tadi. Apa? Dia sambung lagi ya. Baik. Faja'alnahu sami'an basira. Supaya dia kata di sini dapat melihat dalil wahdaniyah Allah dan dengar hukum Qurannya. Mendengar hukum Quran. Jadi kita kena dengar hukum Quran. Tapi kita tak berminat. Yalah, kita benar-benar macam ni, kuranglah minatnya. Nanti dia akan sebut di bawah himmah. Kita perlukan himmah sebenarnya untuk masuk syurga ni, kita kena ada himmah. Ya, tak apa, saya kita baca. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, Inna hadainahu sabil. Inna hadaina. Hadaina. Yang kita duk sebut hidayah tu main dari perkataan ni ya juga. Hudan. Dalam Quran kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka Tuhan kita minta muka surat 1 dalam Quran, Tuhan jawab muka surat kedua, kalau kamu nak sirat jalan yang lurus itu ialah zalikal kitab.
maka kena dengar Quran. Sama lah ni. Kamu nak jalan, ya. Yang tadi sirat, yang ni guna sabil. Kalau kamu nak petunjuk hidayah, as-sabil jalan, maka kamu kena dengar Quran. Kalau kita minta setiap kali dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, maka Tuhan jawab muka surat yang kedua, siratal ladzina, bukan. Kalau kamu nak jalan yang benar itu ialah zalikal kitab la raiba fi. Tak ada keraguan langsung. Ini pun sama, inna hadainahus sabil. Kalau kamu nak, kami hidayahkan. Hidayah ni dengan makna petunjuk. Hadaina, menghidayahkan kami. Bahasa Melayu kita, menunjukkan kami as-sabil, jalan. Sabil jalan, sabil tu makna jalan. Sebab tu orang sebut sabilillah, jalan Allah. Kalau kita fiqh ada masalah mewakafkan air sabil. Air sabil letak di jalan supaya orang boleh minum selalu. Sebab air tu tak basuh tangan. Infak sabil tu. Ya? Infak sabil tu. Infak fi sabilillah lah. Kalau infak sabil. Jalanan lah maksudnya. Jalan, ya, tepi-tepi jalan letak, macam di Mesir tempat saya belajar tu banyak air sabil. Sini tak jadi budaya sebab air tak mahal. Kita ni orang Melayu ni, kita middle class pun ramai, orang kaya pun ramai. Orang Mesir middle class ni macam tak ada. Jarang je jumpa. Orang miskin sangat. Orang yang kaya sangat. Lebih kaya daripada orang Melayu kita. Orang Arab kalau kaya betul. Kalau miskin betul. Pengemis tepi jalan tu banyak. Jadi sebab itu ayat sabil ni banyak. Ya, kita sini ayat mineral kita pun boleh beli kan. Ada dua pula tu pilihan, air mineral dengan air minuman. Di rumah semua ada kowe lah, ada cukur ke kukur tah, saya pun tak pandai sebut. Sebutlah sendiri. Semua ada, bayar bulan-bulan. Minum nak air sejuk ada, air panas pun ada. Allah, mudahnya. Saya tak ada lagi ni mesin kowe di rumah. Baik, jarang ayak lah, saya jarang ayak. Kesian kat saya kan. Tak apalah, kena tunggu ayak tu sejuk baru boleh minum. Sebab saya beli ayak mineral ya kadang-kadang. Okey, cuma saya nak bagi tahu sini, sabil tu maknanya jalan. Maka menunjuki. Ustaz, maaf nak tanya lagi. Boleh. Daripada ayat 3, inna hadaina. Ustaz kata, ni kata-kata Allah kan, menghidayahkan. Maknanya betul tak kalau saya cuba tadabbur daripada apa kata menghidayahkan tu, kita tak boleh pertikai yang Allah tak bagi hidayah. Maknanya Allah memang dah bagi ya Ustaz, betul ke tak? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak boleh kata tak mesti Tuhan bagi. Ada yang Tuhan tak bagi. Oh, ada okey. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Tuhan kata dekat Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kamu suka Muhammad. Sekalipun kamu suka, kerana hidayah itu milik aku. Maka orang yang aku nak dia kufur. Maka orang yang nak aku beriman, maka berimanlah dia. Kita kena faham, Tuhan bagi hidayah, yes, tapi Tuhan tak wajib bagi. Tak mesti dia bagi. Boleh faham ya? Maknanya kita semua nampak hidayah tu, tapi tak semua orang boleh nak ikut. Betul? Ya, betul. Atas pilihan Allah lah maknanya Ustaz kan? Pilihan Allah, betul. Sebab kita ilmu akidah, kita akan jumpa disebut ad-da'iyah. Da'iyah ini dipanggil pendorong. Pendorong itu maknanya Tuhan yang cipta. Dipanggil fi'lun min af'alillah. Dia adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena rasa syukur kita boleh beriman. Ya, hidayah ini milik Allah. Ya, kadang-kadang Tuhan menunjukkan jalan, cuma yang pertama dia boleh jadi Tuhan tak bagi, satu. Ikut suka Tuhan, sebab ini semua milik. Milkulillah, kita ini semua milik Allah. Kita tak boleh pertikai. Ada yang Tuhan tak bagi. Ada yang Tuhan tunjuk tapi tak nampak. Ada yang Tuhan tunjuk dan nampak. Beza tak? Beza. Sebab itu kita mengaji dalam ilmu aqidah, dia ada sebut di situ hunaka farqun bainal amri wal iradah. Di sana ada perbezaan di antara suruhan dan juga kehendak. Ada yang Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Ada yang Tuhan suruh tapi dia nak. Tuhan suruh dah Abu Jahal beriman,
Tuhan suruh dia beriman. Tapi Tuhan tak nak dia beriman. Alhamdulillah, Tuhan suruh kita beriman dan Alhamdulillah kita beriman. Syukur. Ada soalan lagi ke Puan? Tak menakutkan Ustaz bila Ustaz jelaskan tu. Tak apa, saya teruskan insyaAllah. Baik. Tak apa. Lebih baik kita takut. Ya. Tapi jangan kita dihadapkan dengan ketakutan sahaja. Pintu dekat dengan Allah banyak. Kita ada pintu khauf, takut. Kita ada pintu raja, harap. Guru saya selalu pesan jangan kita masuk melalui pintu takut sahaja, kerana satu masa kita akan bosan dengan ketakutan. Maka kita dah tak ni lagi. Maka kita kena tengok pintu cinta, pintu sayang, pintu mahabbah, pintu raja, pintu harap. Macam-macam pintu lagi Tuhan sedia untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takut tu bagus, cuma jangan hanya pintu itu sahaja yang kita dekat. Cari pintu lain sama. Antara pintu yang sangat bermakna ialah babul hub, pintu kasih dan sayang. Jangan kita rasa Tuhan tu Tuhan itu pengasih, ya. Tuhan sebut banyak, aku ini ghafur. Kalaulah kita ini mungkin boleh ampun orang, tapi Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tak sebut dia dengan biasa-biasa, Tuhan sebut dengan Rahim. Aku ni kasih sangat-sangat kasih. Sampai Nabi nak menggambarkan Tuhan ni sayang sungguh dengan kita. Nabi mengambil kesempatan seorang ibu yang kehilangan anak, mencari-cari. Cuba bayang anak-anak kecil. Waktu anak-anak kecil dululah. Kalau hilang buat tak tahu, lepas besar dah. Kita kata ikut dah. Lapak dia berbalik kan. Jadi dulu masa kecil-kecil, cuba bayang kalau anak hilang. Makan tak lalu, mandi tak basah, kan. Murung seharian. Maka mencari-carilah anak-anak dia. Punyalah risau, resah. Hidupnya terganggu dengan kehilangan anak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi ambil kesempatan tu, Nabi kata dekat sahabat, cuba tengok. Betapa si ibu ini susah hati, anak dia hilang. Maka Allah Ta'ala bayangkan bagaimana Tuhan kasih dengan kita. Lebih daripada itulah tak dapat digambarkan. Jadi bagus kita takut dengan azab, kita takut dengan apa saja tak apa. Tapi jangan hanya pintu itu saja yang kita dekat. Kerana guru saya berpesan, kerana kita akan bosan dengan pintu itu. Dan akhirnya bila kita dah bosan, kita akan langgak lebih daripada orang yang takut biasa-biasa. Sikit lagi. Sekarang pukul 10:08. Inna hadainahu sabila. Bahawa kami itu telah tunjuk akan dia segala jalan agama. Dengan apa? Allah tahu kita ini kekurangan. Keluar daripada perut mak, kita tak tahu apa-apa pun sebenarnya. Maka kita nak dekat dengan Tuhan, maka nak dapat hidayah. Hidayah dengan makna petunjuk, maka Tuhan lantik seseorang yang boleh menunjukkan kita jalan. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Rasul. Ya, maka Rasul yang tunjuk. Ini boleh, baik ya Rasulullah. Kan sahabat-sahabat macam tu. Nanti kita nak kena perang, baik ya Rasulullah. Tak lama lagi kita kena puasa, baik ya Rasulullah. Tak lama lagi kita kena solat, baik ya Rasulullah. Akur. Sahabat-sahabat tak bangkang langsung. Sebab tu Nabi kata agama ni tak boleh banyak soal. Ini untuk masalah macam ni. Ada yang boleh tanya. Quran kata fas'alu, tanyalah ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu untuk soalan yang ada jawapan, yang mana ada hikmah, ada illah, kita boleh tanya. Sebab tu dalam Quran kan ada ayat madaniyah banyak. Yas'alunaka, mereka bertanya kamu Muhammad, maka Nabi jawab. Ada hadis yang Nabi kata agama tak boleh banyak tanya. Hanya untuk soalan macam ni lah. Kenapa solat 4 rakaat? Kenapa subuh 2 rakaat? Kan? Ada soalan tu macam mana Datuk Nabi, saya baca tak habis nanti, tolong bacakan semula untuk nanti akhir majlis saya jawab nanti. Kalau saya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, kenapa Tuhan tunjukkan jalan? Tunjukkan jalan melalui pelantikan Rasul. Rasul lah yang tunjuk jalan. Sekarang Rasul dah tak ada. Rasul gantikan dengan al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang tunjukkan jalan. Sebab tu Ibn Qayyim dia karang satu kitab, nama tajuk kitab tu I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ulama ini adalah tukang sain, tukang tanda tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar tanggungjawab mereka. Maka mereka lah yang tunjukkan jalan. Kita pun kena dengar taat. Ya. Baik.
Tuhan tunjukkan jalan, lantik Rasul supaya Tuhan tengok imma syakiran wa imma kafura. Imma syakiran wa imma kafura. Saya belajar bahasa Arab. Selalunya bila kita nak buat dua keadaan, kita kena selaraskan. Bila disebut dengan syakiran, selalunya kita akan guna kafiran. Sama tak? Dia ada timbangan tau. Kalau kita mengaji sarah bahasa Arab, dia ada timbangan tau. Syakiran, kafiran. Sama tak? Sama di ujungnya. Ya. Tapi ni tak. Yang ni dia sebut imma syakiran wa imma kafura. Ada sebab tu. Ada sebab. Sebab tu indahlah bahasa Quran ni. Saya teringin sangat. Saya pun teringin nak jadi orang yang alim Quran, faham hidayah Quran. Tapi saya pun terbatas juga. Kan? Mengaji bahasa Arab ni ingat-ingat dah lama dah. Sejak sekolah menengah lagi. Tapi tak juga cerdik-cerdik. Ya? Susah bahasa Arab ni. Bahasa paling payah dalam dunia tau. Saya ingat dulu pengacara musabaqah Quran tu, nama Mahathir Luqman tu. Allah yarham, dia dah meninggal. Dia boleh cakap banyak bahasa. Tapi dia kata dia tak boleh kuasai bahasa Arab sebab sukar, dia kata sulit. Orang Melayu kita kata sulit. Susah. Bukan senang. Dia punya dhamir, dia punya saraf. Yalah bahasa Quran, Pak Ayuh itu nak faham. Ya betul. Tapi insya-Allah semua boleh faham Quran. Kerana Quran ini hidayatan linnas. Dia diturunkan untuk orang cerdik, orang bodoh semua boleh faham. Dengan syarat afala yatadabbaruna al-Quran. Kena cuba tadabbur. Tuhan akan buka punya. Jangan takut. Jangan risau. Okey? Selagi mana hati kita tak terkunci, kita boleh faham Quran. Sebab tu Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Aqfal dengan makna apa? Qafl. Aqfal maknanya kunci. Kenapa kamu tak cuba tadabbur Quran? Kenapa kamu tak cuba faham Quran? Tuhan tanya. Ataupun hati kamu telah terkunci. Ya? Terkunci dengan makna apa? Kalau tak kunci boleh faham Quran. Jadi kena bagi masa dengan Quran. Kita kena ada masa dengan Quran. Kita kena bagi komitmen dengan Quran. Boleh faham? Sikit lagi. Masa nak habis dah ni. Saya tak apa, lama sikit. Takutnya ada yang mula dari kuliah maghrib, kuliah asar tadi, kuliah zuhur, kuliah apa lagi tadi dah lama dalam ni, nanti bosan pula kan. Baik. Saya nak sebut di sini, syakiran tu kalau bagi bahasa Arab disebut isim fa'il. Sepatutnya kafiran, tapi tak, Tuhan guna kafura. Kafura ni dipanggil siratun mubalaghah. Sirah mubalaghah ni sirah yang melampau. Kalau puji tu puji yang melampau. Kalau banyak tu banyak melampau. Dia faham Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak menyebut orang yang syakiran ni tak ramai. Tapi orang yang kafura, orang yang kufur ni lebih ramai daripada orang yang syukur. Setuju tak? Inilah hakikat dunia. Orang yang syukur tak ramai. Mana dalil dia? Al-Quran sebut wa qalilun, qalil sikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang boleh syukur kepada aku tak ramai, sikit sahaja. Jadi jangan peliklah pergi masjid. Kenapa orang tak nak datang masjid? Sikit je. Memang Tuhan pun sebut wa qalilun min ibadiyas syakur. Ayat dalam suratul Mulk tadi saya baca ada kan? Ayat yang ke masalah dia bila kita cari dia tak jumpa. Tapi kalau kita tak cari selalu jumpa. Ada. Ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala kata Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalil sikit saja. Qalilan ma tashkurun. Sikit sahaja yang syukur. Jadi kita ni kalau kita syukur, kita baik, kita taat kepada Allah, kita ni masuk dalam golongan yang sedikit sebenarnya. Ada seorang tabi'in, dia doa tau. Dia doa pada Allah Ta'ala. Doanya itu ajaib. Sehingga Sayyidina Umar pernah bertanya, doa apa yang kamu baca? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan yang sedikit. Boleh faham Ini sama lah ni. Imma syakiran wa imma kafura. Orang yang kufur tu lebih ramai daripada orang yang boleh syukur. Jadi jangan pelik. Kadang-kadang kita tengok masjid. Tidaklah seramai
konsert, ya, stadium dengan madrasah, stadium dengan surau, stadium dengan majlis ilmu, ramai lagi stadium. Biasa. Ya, kerana apa? Kerana Tuhan pun dah sebut yang boleh syukur, yang boleh ingat aku tak ramai. Sebab itu bila Tuhan masukkan kita dalam golongan yang tak ramai, kita kena rasa syukur. Ya. Syekh Said Ramadan Al-Muti dia ingatkan, kita, Tuhan hantar kita ke masjid setiap hari. Tapi oleh kerana hari-hari kita dapat buat, kita pun lupa. Itu nikmat besar sebenarnya. Tak ramai boleh dapat. Tuhan kadang-kadang ada yang tak sembahyang subuh. Kadang-kadang ada yang dengar azan pun tak boleh. Dia buat tingkap tu kedap suara. Ganggu tidur. Kita sebelum azan dah boleh bangun. Kan? Azan terus masuk toilet. Sucikan diri. Pakai telekung. Tak kira lah telekung Siti Khadijah ke, Siti Mariah ke, apa ke. Banyak telekung je nama sekarang ni. Kan? Admin saya tahu dia suka Siti Khadijah punya telekung. Mahal telekung tu. Saya nak beli kat mak saya terlupa. Berapa ratus tak tahulah telekung tu. Nanti insyaAllah doa saya nak beli kat mak saya bagi dia pakai. Tapi mak saya dia bagi telekung mana pun dia duk pakai telekung lama-lama dia. Baik. Itu ayat yang saya baca tadi. Itu sajalah. Saya rasa berarti setakat tu. Nanti kita sambung inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ya. Tadi ada soalan kat bawah saya nak baca tak habis. Ada boleh baca balik tak? Ke hilang? Boleh. Boleh Ustaz, sekejap. Soalannya, Mira nampak ke? macam mana dengan Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terima hidayah? Yang tu ke? Ya, ya. Datuk Nabi SAW dia macam ni. Ada yang masalah bapa saudara Nabi, ada yang perkara ini dia menyangkuti antaranya bapa saudara Nabi, datuk Nabi dan juga mak dan ayah Nabi SAW. Cuma mak dan ayah Nabi termasuk dalam ahlul fatrah. Sebahagian yang disebut, bahkan Abu Talib sendiri, ulama ada karang kitab yang bertajuk Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ada yang kata Abu Talib juga beriman. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita pun tak tahu adakah mereka ini termasuk dalam ahli fatrah. Kalau mereka termasuk dalam ahli fatrah, maka mereka dikira beriman. Datuk Nabi, dia wafat sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Maka ada kemungkinan juga dia termasuk dalam ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni apa? Mereka yang diputus hubungan, yang dia hidup di zaman yang tidak dilantik Nabi. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya dengan optimis bahawa mak dan ayah Nabi masuk syurga. Mak dan ayah Nabi masuk syurga. Yang tu pasti. Saya yakin yang tu. Kerana apa? Kerana kata Al-Habib Umar bin Hafiz kata, kalaulah perut yang mengandungkan Rasulullah, yang tu nak kena masuk dalam neraka Allah, kita ni tak ada apalah nilai. Sebab dia mengandungkan mereka yang memberi hidayah kepada seluruh umat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu ini kena mesti kita tengok dalam masalah ahlul fatrah. Datuk Rasulullah kan, bukankah Datuk Rasulullah wafat waktu itu Rasulullah belum lagi dilantik menjadi Rasul. Jadi kemungkinan ada Rasulullah ini Datuk Nabi ini dia masuk dalam kumpulan ahli fatrah. Ayat Quran kata apa tentang ahli fatrah? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan azab sesuatu kaum itu hatta nab'asa rasula, sehinggalah kami utuskan Rasul. Jadi kemungkinan besar Datuk Rasulullah hidup di zaman ahli fatrah yang tidak ada Rasul. Jadi insyaAllah kita doa yang baik-baik kerana keturunan ini, ahlul bait ini banyak berjasa kepada kita semua. Ya. Ada lagi soalan ni? Habis ya? Mira, ada satu Mira atas sebelum daripada Puan Anissa Ramdan. Kalau kita minta dan mohon tapi tetap Allah tak beri, macam mana? Ni tentang hidayah tadi rasanya Ustaz. Ya. Kita minta tapi Tuhan tak bagi. Tetap saya dengar seorang kiai dia bawa satu ucapan daripada ulama, dia kata sekiranya kita hari ini Tuhan kata kamu akan masuk neraka, tetaplah aku akan menyembah kamu juga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita begitulah.
Permohonan kita, tak semua benda yang kita minta akan dapat kerana kita adalah milik Allah yang mutlak. Cuma saya nak ingatkan sebagai motivasi, Ibnu Qayyim ada menyebutkan doa kita, kalau kita minta, Tuhan tak bagi lagi. Apa yang kita minta itu. Sebenarnya jangan ingat Tuhan buang doa itu. Sebenarnya doa kita itu bila kita minta, Tuhan tak tunaikan, dia akan menguatkan doa kita. Menguatkan lagi, menguatkan, sehinggalah satu masa bala datang, ujian datang. Maka bila doa kita lebih kuat daripada bala, maka dia boleh menolak bala tu. Asalnya kita mungkin kena langgar dengan lori, Tuhan tolak, tak jadi buat. Sebab apa? Kerana kita doa kita jadi kuat. Ataupun kata Ibnu Qayyim, doa kita itu sama kuat dengan bala, maka dia akan mengurangkan bala. Bala tu asal kita nak kena gelek dengan motorcar, Tuhan ganti dengan basikal je. Dipanggil mengurangkan. Jadi jangan ingat Tuhan itu tak pandang doa kita ya. Tuhan tengok. Jadi jangan anggap Tuhan tolak doa kita. Jadi kalau kita minta, Tuhan tak bagi lagi, tetap lagi minta. Kerana Tuhan suka kita minta. Ya, Tuhan suka kita minta. Bahkan sebagian ulama sufi menghuraikan, ada tanda yang kalau kita minta, cepat sangat dapat. Belum tentu Tuhan suka. Sehingga Allah Ta'ala mengarahkan malaikat bila dia minta, dia kata, bagilah. Malaikat pun bagilah apa yang hamba itu nak. Ada yang malaikat nak bagi. Minta. Allah Ta'ala kata dekat malaikat tu, jangan lagilah bagi. Sebab aku merindui rintihannya. Aku suka dia dengar minta kat aku. Biar dulu. Kalau bagi mungkin dia stop minta. Oh, sampai macam tu. Jadi macam-macam hikmah yang kita boleh dapat, kita boleh faham. Berdasarkan apa yang Tuhan buat pada kita ini, semuanya ada di alam aturan lah. Jadi saya tak mau nak cakap besar sangat. Saya pun kadang-kadang tak tahan juga ujian. Ni tengah-tengah lapar ni, orang bawa tom yum. Boleh jadi berhenti kelas saya. Lagi sambung pula. Baik. Habis dah soalan, habis dah? Ada lagi soalan? Tak ada dah. Kalau tak ada, kita nak baca suratul Mulk. Ustaz, maknanya ayat 1 hingga 4 ini memberitahu kita yang manusia dan jin ni diberi kebebasan memilih. Maknanya nak kufur ataupun nak syukur. Nak beriman ataupun nak kufur. Macam tu Ustaz. Ya. Kalau kita tengok dalam surah Balad, kita akan jumpa Tuhan kata apa? Sesungguhnya kami menyediakan An-Najdain. 2 jalan. An-Najdain 2 jalan. Memang Tuhan sedia 2 jalan. Sebab kalau Tuhan sedia satu sahaja, Tuhan tak boleh marah kalau kita kufur. Sebab apa? Sebab jalan tu kufur saja. Ataupun jalan itu beriman saja. Maka takkan ada syurga neraka. Sebab apa? Semua akan beriman. Maka akan ada 2 pilihan di hadapan kita. Maka kita yang nak kena pilih. Siapa yang nak tolong kita pilih ni? Hidayah kita, taufik kita. Kita yang pertama ada hidayah, kita ada taufik. Hidayah ini kesedaran, petunjuk. Tapi taufik ini lebih khusus. Kita minta Tuhan bimbing kita. Apa yang aku patut buat? Kadang-kadang nak pergi haji juga, nak pergi umrah juga, nak mengaji, nak belajar macam-macam. Nak hidayah mai kan? Kadang-kadang orang yang dapat hidayah ni dia semangat dia lebih. Nak berubah, macam-macam dia nak buat. Habis rumah dia jual, itu dia jual, semua dia nak. Tapi minta bimbingan Allah. Yang mana yang terlebih aula? Yang mana patut aku buat? Bimbinglah aku ya Allah. Supaya aku boleh ikut satu-satu garis panduan. Apa yang aku buat ini tepat dengan kehendak-Mu. Betul tak? Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Selesai. Nanti kita jumpa pula pada hari Sabtu akan datang. Malam ni kita baca suratul Mulk. Baik. Semua saya kira dah ada Quran di hadapan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق Allahul Azim. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi mendengar ini dengan jumlah 94 orang. Ni yang saya dapat tengok lah. Terima kasih banyak. Itu sajalah saya serahkan kepada Puan Ed mengumumkan program-program yang akan berlangsung pada Bukrah. Bukrah ni esok, keesokan hari. Silakan. Baik.
Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas tafsir ini ayat 1 hingga 3. Asal manusia tiada apa. Itu dia pada ayat 1 hingga 3. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sikit sebanyak mendapat ibrah, mendapat ilmu pengetahuan hari ini. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi seperti biasa hingga ke saat ini. Masih lagi berada di hadapan telefon, handphone, tab masing-masing. Masya Allah. Ustaz, saya buat ibahan Boleh, silakan. Kuliah subuh kita besok seperti biasa 6.45 pagi bersama dengan Al-Farid Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan surah Yasin, doa, selawat dan tazkirah. Kuliah duha kita bersama dengan Al-Farid Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan kisah sahib para Nabi jilid yang pertama pada pukul 10 pagi. 10.30 pagi kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah. Kelas hafazan 2 ini menggunakan link yang berbeza. Jadi mohon jemaah alertlah supaya tidak terkeliru, insya-Allah. Baik, seterusnya kuliah asal kita 5.15 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbah Hudujah Syarah Safina An-Najah. Kuliah maghrib kita 8 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran, Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istiadah. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humaira binti Muhammad Saleh pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak. Dan ini juga menggunakan link yang berbeza, hanya muslimat sahaja. Ditekankan muslimat sahaja. Ustaz pun tak boleh masuk, insya-Allah. Jadi menggunakan link yang berbeza juga. Jadi di sini jemaah kena alert lah lepas kuliah maghrib, kuliah isyak menggunakan link yang berbeza untuk yang ingin mengaji, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan sepanjang besok hari, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah ini hari ini ada sebarang kekurangan, kekilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada puan pengacara dan seluruh warga Gemenur Iman. Mudah-mudahan kita semua di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya minta undurkan diri. Insya-Allah semua pun boleh undur diri lah, boleh pergi makan, yang ada yang terlapar ya, bolehlah isi perut masing-masing. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.